Assalamualaikum dan salam sejahtera kepada Dr. Fatimah. Saya Nur Fazira binti Abdul dan rakan-rakan yang lain akan menjelaskan perprosesan aiskrim vanila dan ini merupakan alih-alih kumpulan kami. Mengikut Akta dan Peraturan Makanan 1985, aiskrim dikategorikan di bawah peraturan susu dan hasil susu. Aiskrim juga hendaklah diperbuat daripada susu atau hasil susu dengan lemak susu, lemak sayuran, krim, mentega atau kombinasinya serta gula dan boleh mengandungi lain-lain makanan yang selamat dimakan. Aiskrim hendaklah mengandungi tidak kurang daripada 10% lemak susu atau lemak sayuran dan kombinasinya dan juga mematuhi standard mikrobiologi yang dinyatakan dalam Peraturan 39. Penghasilan aiskrim boleh mengandungi bahan pengawet, bahan perisa dan kondisioner makanan yang dibenarkan. Ramuan aiskrim hendaklah diperlakukan dengan haba secara berkesal sama ada dengan meletakkannya pada 4 keadaan di mana suhu tidak kurang daripada 69 darjah Celsius sekurang-kurangnya selama 20 minit. Yang kedua, tidak kurang daripada 74 darjah Celsius sekurang-kurangnya selama 10 minit. Yang ketiga, tidak kurang daripada 80 darjah Celsius sekurang-kurangnya selama 15 saat. Dan yang keempat, tidak kurang daripada 86 darjah Celsius sekurang-kurangnya selama 10 saat atau lain-lain hubungan masa dan suhu yang setara dan kemudiannya melalui proses pembekuan. Seterusnya saya akan serahkan kepada Damia. Saya, Damia Fahira, akan meneruskan dengan deskripsi produk. Bahan kandungan dalam produk ini ialah gula, minyak sawit, pepejal susu atau lemak su, sirap jagung, lecitin soya sebagai pengemulsi, guar gam sebagai penstabil, perisa vanila semula jadi dan pewarna yang dibenarkan. Jenis pembungkusan yang digunakan ialah bekas polipropilena kerana tahan tekanan pada suhu rendah semasa proses penyimpanan. Syarikat pengeluaran ialah Nestle. Seterusnya ialah cara penggunaan produk. Ia boleh dimakan dan juga dijadikan sebagai pencuci mulut. Seterusnya, kaedah penyimpanan. Tetapkan suhu penyimpanan aiskrim pada negatif 18 darjah Celsius. Suhu penyimpanan dan keadaan aiskrim berkait dengan rasa dan keselamatan produk makanan. Pastikan penutup bekas aiskrim tertutup rapat apabila disimpan di dalam peti sejuk untuk mengurangkan pembentukan hablo ais. Jangan simpan aiskrim bersama makanan yang tidak bertutup kerana bau boleh menjejaskan rasa aiskrim. Dan yang terakhir, elakkan aiskrim dicairkan dan dibekukan semula. Ia boleh merosakkan kualiti dan rasa aiskrim. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Saya Nur Syafiqah dan Izzatul Balkish akan menceritakan sedikit sebanyak mengenai carta ahli pemprosesan aiskrim vanila. Pembuatan aiskrim dimulakan dengan penimbangan setiap bahan yang diperlukan seperti gula, minyak sawit, pepejal susu, sirap jagung, pengemulsi iaitu lecitin soya, penstabil, guar gam, perisa vanila semula jadi dan pewarna yang dibenarkan. Kemudian, pepejal susu akan ditambahkan ke dalam air panas dengan suhu 60 darjah Celsius sebagai larutan. Seterusnya, gula ditambah dengan bahan yang lain ke dalam larutan yang sama. Semua bahan diadun dan dicampurkan di dalam pengadun pada kelajuan 20 sehingga 150 putaran per minit. Proses diteruskan lagi dengan pasteran pada suhu 69 darjah Celsius untuk 30 minit dan campuran aiskrim dihomogenisasi pada tekanan 10 sehingga 25 megapascal. Selepas proses homogenisasi, campuran aiskrim akan disejukkan dan menjalani proses penuaan atau aging pada suhu 4 degree Celsius selama 12 atau 24 jam. Selepas itu, campuran aiskrim akan dibekukan menggunakan penyejuk beku kelompok atau batch freezer pada suhu negatif 3 degree Celsius selama 12 atau 24 jam. Produk aiskrim akan dibungkuskan di dalam bekas polipropilena dan terus dilakukan proses
pengerasan aiskrim pada suhu negatif 15 degree Celsius hingga negatif 25 degree Celsius. Produk aiskrim vanila akan terus menjalani proses penyimpanan pada suhu yang tetap iaitu negatif 20 degree Celsius sebelum dilakukan proses analisis ataupun penghantaran. Jadi itu sahaja bagi bahagian carta alir pemprosesan aiskrim vanila. Saya akan serahkan kepada Aina Natasha untuk bahagian seterusnya. Saya akan teruskan pembentangan dengan tujuan langkah pemprosesan dijalankan. Langkah pemprosesan yang pertama adalah pencampuran bahan. Proses pencampuran bahan dilakukan selama 6 hingga 8 minit bagi memastikan bahan kering dan basah dicampur secara seragam supaya dapat menghasilkan tekstur yang halus, tidak bergetul dan mempunyai konsistensi yang diinginkan. Pencampuran bahan juga menggunakan mesin pemutar berkelajuan tinggi. Hal ini kerana mesin pemutar berkelajuan tinggi akan membuatkan proses pencampuran menjadi lebih efisien. Ricihan yang tinggi akan mempertingkatkan fungsi setiap bahan dan mengurangkan buihan apabila bahan kering dan basah dicampur bersama. Seterusnya adalah proses pempasturan. Pempasturan ialah kaedah pemprosesan makanan berbentuk cecair. Ia bertujuan untuk membunuh patogenik mikroorganisma, mengurangkan bilangan mikroorganisma dan merencatkan aktiviti enzim di dalam produk aiskrim. Proses pempasturan ini dapat mengekalkan keaslian rasa asal dan nutrien, meningkatkan kualiti mutu serta memanjangkan jangka hayat produk aiskrim. Terdapat dua jenis proses pempasturan iaitu proses pempasturan kelompok dan proses pempasturan berterusan. Proses pempasturan secara kelompok adalah di mana produk aiskrim dipanaskan sekurang-kurangnya pada 60 darjah Celsius selama 30 minit. Sebelum proses pempasturan kelompok dijalankan, pencampuran bahan dilakukan dalam tong berjaket dilengkapi dengan beberapa proses pemanasan, biasanya wap atau air panas, dan diikuti dengan proses penghomogenan bertekanan tinggi serta proses penyejukan pada suhu 4 darjah Celsius menggunakan penukar haba plat. Selain itu, proses pempasturan secara berterusan juga sering digunakan bagi produk aiskrim di mana ia sering dilakukan di dalam penukar haba suhu tinggi masa pendek HTST. Selepas proses pencampuran dilakukan di dalam tangki air bekalan tertebat, proses pemanasan awal dilakukan pada 30 hingga 40 darjah Celsius untuk melarutkan beberapa komponen. Seterusnya, saya akan menyerahkan kepada Chia Yiji untuk meneruskan pembentangan ini. Sekarang, saya akan membentangkan proses homogenisasi. Proses homogenisasi terhadap campuran aiskrim pada 10 hingga 25 megapascal bertujuan untuk mengurangkan saiz globul lemak yang terdapat dalam susu atau krim. Secara tidak langsung, hal ini akan meningkatkan luas permukaan globul lemak dan membentuk emulsi lemak. Hal ini dapat menghalang lapisan krim daripada berpisah keluar dari susu dan menghasilkan aiskrim yang lebih licin. Untuk pengetahuan semua, susu yang dihomogenkan akan rasa lebih hambar, tetapi rasa lebih berkrim dalam mulut daripada susu yang tidak dihomogenkan. Seterusnya, saya akan membentangkan proses penyejukan dan penuaan. Proses ini bertujuan untuk meningkatkan kelikatan campuran aiskrim. Selain itu, proses ini juga dapat memberikan masa untuk yang pertama, penghidratan bagi protein penuh dan penstabil. Yang kedua, penghabluran lemak. Yang ketiga pula, penyusunan semula membran interaksi pro-pengemulsi. Untuk pengetahuan semua, proses penyejukan dan penuaan akan membolehkan aiskrim untuk cair dengan lebih perlahan. Itu sahaja daripada saya. Saya akan menyerahkan pembentangan yang seterusnya kepada ahli kumpulan saya yang lain. Terima kasih Chia. Saya akan teruskan dengan proses yang kelima iaitu proses pembekuan atau freezing. Proses pembekuan ini melibatkan proses pembekuan dinamik di mana ia membekukan sebahagian cecair dalam produk aiskrim dan memerangkap udara secukupnya pada suhu negatif 3 darjah Celsius untuk 12 atau 24 jam. Perkara yang perlu kita tahu adalah dengan udara yang kurang, aiskrim yang terhasil adalah padat dan berat dan terasa lebih sejuk untuk dimakan. Manakala dengan udara lebih banyak atau secukupnya dalam produk aiskrim, teksturnya lebih ringan dan berkrim serta menjadi kurang sejuk apabila dimakan.
Proses seterusnya adalah proses pembukusan dan pengerasan atau turut dikenali sebagai hardening process. Proses pengerasan melibatkan proses pembekuan statik terhadap produk yang telah siap dibungkus. Ia akan membekukan hampir keseluruhan komposisi cecair, di mana proses ini bertujuan untuk mengurangkan suhu produk kepada sekurang-kurangnya negatif 18 darjah Celsius di tengah bungkusan secepat mungkin untuk menghasilkan kristal ais yang kecil. Seterusnya dapat mengekalkan struktur, konsistensi dan overall produk aiskrim. Overrun adalah istilah untuk peratus pengembangan aiskrim yang dicapai daripada jumlah udara yang dimasukkan ke dalam produk semasa proses pembekuan. Overrun memainkan peranan yang besar dalam menghasilkan produk aiskrim yang halus, konsisten dan rasa yang sedap. Terdapat dua faktor yang mempengaruhi proses pengerasan ini. Yang pertama adalah suhu blast freezer yang digunakan. Semakin rendah suhu blast freezer, semakin cepat proses pengerasan berlaku, semakin halus produk aiskrim yang terhasil. Yang kedua adalah suhu aiskrim sebelum proses. Semakin sejuk suhu aiskrim sebelum proses, semakin cepat proses pengerasan berlaku, semakin halus produk aiskrim yang terhasil. Jadi, setelah melalui proses pengerasan, produk ini akan terus disimpan di dalam bilik penyimpanan dengan suhu yang terkawal iaitu negatif 20 darjah Celsius untuk memastikan kualiti produk aiskrim ini berada pada keadaan yang terbaik sebelum dilepaskan kepada pembekal, seterusnya kepada pelanggan. Dengan itu, sekian sahaja daripada kami berkenaan pemprosesan produk aiskrim vanila. Sekian, terima kasih.